يؤمنون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan ijtima' ilmu kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulakan majlis kita dengan kitab yang pertama Al-Mu'inul Mubin, jilid yang pertama, muka surat yang ke-22, sunat wudu. Sunat wudu yang pertama, membaca bismillah pada permulaan mengambil wudu. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau bismillahi, mulakan wudu dengan membaca bismillah. Berwuduklah kamu dengan membaca bismillah. Bismillah bukannya wajib, bukan rukun di dalam wudu. Dia adalah sunat. Kenapa bismillah cuma sunat, tidak jadi rukun? Sebab kadang-kadang kita terpaksa mengambil wudu pada tempat yang tidak dibenarkan membaca bismillah. Seperti dalam tandas kita tu. Tandas kita tu dilarang baca bismillah, dilarang menyebut kalimah Allah, dilarang membawa tulisan-tulisan yang ada ayat Quran, kalimah Allah, haram dibawa. Di baju kita ke, di topi kita ke, di dompet kita ke. Kadang kita tak perasan dalam dompet kita tu ada ayat Quran, ada tulis bismillah ke dalam dompet kita, kita masuk dalam tandas kita bawa. Kadang-kadang dalam handphone kita, kalau dalam handphone tu tak dituliskan di hadapan handphone kita tu, tak jadi hal. Ni setengahnya ditulis bismillah depan tu dalam handphone tu sebagai muka kata di dalam dia punya depan handphone dia itu, dalam handphone dia itu. Jadi bila ada tulisan-tulisan macam itu, dia bawa masuk dalam tanda, rosaklah, berdosa. Jadi kalau tuan-tuan nak bawa handphone dalam tanda boleh, tapi pastikan tidak ada kalimah-kalimah di hadapan ini yang tertera perkataan Allah, perkataan ayat Quran dan sebagainya. Baik. Tetapi dibolehkan mengambil wuduk dalam tandas. Tak jadi hal. Bukannya najis pun. Tuan-tuan basuh bekas-bekas najis itu, basuhkan ke semuanya, maka najis tu kita pumpam dah ke mana-mana, dah pergi najis tu dah masuk dalam tangki dah pun. Maka bolehlah mengambil air wuduk di situ. Tetapi tidak dibolehkan membaca bismillah. Sebab itulah bismillah tidak jadi rukun. Kerana ada tempat yang tidak boleh kita membaca bismillah, tetapi dibolehkan mengambil wuduk. Maka kalau tempat boleh baca bismillah, silakan baca. Misalnya di paip air di luar tu, bacalah bismillah. Tapi kalau kita ambil wuduk di dalam tandas misalnya, tak payahlah baca bismillah.
Walaupun hukum dia sah ambil wuduk di situ, tapi haram baginya membaca bismillah. Begitu jugalah dengan menjawab salam, memberi salam ketika di dalam tandas itu. Baik. Dan kalau siapa-siapa yang saja-saja tidak mau membaca bismillah, maka terputus keberkatannya. Sesungguhnya tiada wajib membaca bismillah, kerana ayat wuduk yang telah menerangkan akan mewajibkan bismillah, manakala yang sesempurnanya ialah bismillahirrahmanirrahim. Sebutan yang paling sempurnanya ialah bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil wuduk, paling sempurna. Dan kata Nabi, siapa-siapa yang tidak membaca bismillah, kullu mri'in dzibalin la yubda fihi bismillah bi bismillah fahuwa aqta'un. Barang siapa yang memulakan sesuatu kerja tidak membaca bismillah, maka terputus keberkatannya. Fahuwa aqta', terputus keberkatan. Tetapi ada beberapa benda yang dibuat tanpa perlu membaca bismillah, seperti perbuatan membasuh najis. Tak ada baca bismillah. Tuan-tuan nak samak taik babi ke apa ke, samak sajalah, tak ada baca bismillah. Nak basuh najis sendiri ke najis anak ke, tak ada baca bismillah. Sebab itu perbuatan yang keji. Ataupun menyapu sampah, tak payah baca bismillah. Hidup mok lantai tu, bismillah, tak payah. Benda yang baik silakan bismillah. Benda yang tak berapa baik, benda yang keji, yang tak sesuai dengan kalimah Allah, maka tiada baca bismillah. Sebab itu dalam surah Bara'atun minallah itu, surah Bara'ah, surah At-Taubah, mana ada bismillah? Sebab diturunkan ketika suasana peperangan, suasana tak ada belah kasih, suasana menumpahkan darah. Maka tak sesuailah diturunkan bismillah ketika keadaan perang huru-hara itu, dengan sifat Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sebab itulah bila kita baca Bara'atun minallah ataupun surah At-Taubah, tidak ada bismillah. Terus baca a'udzubillah sampai habis Bara'atun minallah. Bukan semua tempat kena baca bismillah. Apatah lagi benda haram. Jatuh berdosa pula baca bismillah. Dengan nama Allah yang maha pemurah dibacanya bismillah, tikam nombor ekor 2244. Lagilah berdosa. Dengan bismillahirrahmanirrahim dicurinya harta benda orang. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim dipecah masuk rumah orang. Dahlah pecah masuk tu haram. Baca bismillah bukan pada tempatnya juga jatuh kepada haram. Sepertilah bomo-bomo, guna tanah kubur, guna batu nesam dalam berubat, guna darah, guna ayam, guna darah ayam, guna tanah kubur, guna batu, kain nesan, kain kapat, guna benda yang syirik, tapi baca bismillah, maka tetap hukumnya berdosa. Dan tidak jadi halal dengan sebab baca bismillah. Walaupun baca bismillah tetap jadi haram perubatan-perubatan yang bercanggah dengan hukum syarak dan syariat tadi. Baik, itu yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan sehingga pergelangan tangan sebelum berkumur. Ini adalah sunat yang kedua. Sebelum kita basuh muka, sebelum kita berniat, sebelum kita berkumur, basuh tangan dulu. Jadi tuan tu guna basuhnya. Sama ada tangan kita kotor ke tak kotor ke, sunat dibasuh tangan. Yang ketiga, sunat berkumur-kumur. Ittibak. Sunat berkumur-kumur. Ittibak tu apa? Sebab Nabi buat. Kerana ittibak, maksudnya kerana Nabi buat. Sunat berkumur-kumur kerana Nabi buat. Bukan setakat bersugi, berkumur-kumur Nabi buat. Apa makna berkumur-kumur? Berkumur-kumur maknanya ialah melari-larikan air di dalam mulut. Macam mana ustaz melari-larikan air dalam mulut? Tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan goncanglah air dalam mulut tu. Bukan setakat buang. Bukan, tuan-tuan kena macam itulah, buang. Nak buang tu pula janganlah main lawan siapa jauh. Ni adik-adik kita ni, orang bujang-bujang macam adik-adik kita ni, jenis-jenis remaja ni pun lawan. Udah macam lontar peluru pula jauhnya.
Jadi buang elok-elok. Nabi tak ada main bila nak kubur main sembur orang, tak ada tuan-tuan. Nak buang di bawah kaki kita, buang depan kaki kita. Jangan buang pada kaki orang. Kadang-kadang kita ambil wuduk kubur-kubur, kita saja buang atas kaki orang sebelah. Panas je kaki kawan tu. Kan ada yang makan kaki gang ni, kita dah bergaduh pula. Orang sembahyang, depa duk bergaduh tempat wuduk. Baik, yang ketiga, yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Sebab apa buat? Kerana Rasulullah buat. Macam mana cara nak masukkan air dalam hidung? Ambil air, bubuh atas tapak tangan, sedut dan buang balik. Jangan tuan-tuan sedut terus ke atas, jangan tuan-tuan. Mau setenak ni, duk lemah ni tuan-tuan, sakit. Sebab tu sunat masuk, buang balik. Bukan sunat ambil paip pergi sembur dalam hidung tu, bukan. Dia ambil, buah dalam tapak tangan, sedut dan buang. Baik. Yang kelima, menghembuskan air daripada hidung. Ma minkum min ahadin yatamadda yatamammat thumma yastanshik fayastansirul ahraj khataya wajhihi wa khayashimi. Rawahu Muslim. Dan tiada daripada kamu seseorang yang berkumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung, maka bila dah rata dihapuskan segala dosa di mukanya dan dosa di hidungnya. Riwayat Imam Muslim. Kelebihan berkumur dan kelebihan memasukkan air ke dalam hidung menghapuskan dosa-dosa kecil yang melibatkan mulut dan dosa-dosa kecil yang melibatkan hidung. Yang keenam, berlebih-lebih air pada keduanya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung selain daripada orang yang berpuasa. Tiada sunat berkumur-kumur dan tiada sunat memasukkan air ke dalam hidung bagi orang berpuasa. Idza tawadda'ta faballigh fil madmadah wal istinsyaq ma lam takun sha'iman. Rawahu Aqattan wa sahihah. Apabila engkau berwuduk, maka hendaklah berlebih-lebih pada berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung selama mana kamu tidak berpuasa. Jadi boleh kita berkumur-kumur lebih pun tak apa, ya, supaya tidak ada bekas-bekas makanan di dalam mulut, supaya tidak ada bau-bauan yang kurang menyelerakan daripada mulut ketika kita bersolat. Yang ketujuh, sunat yang ketujuh, menyapu ke sekalian kepala, melainkan bagi orang yang tidak ada rambut. Tiada sunat menyapu ke sekalian kepala. Bagi orang yang ada rambut, sunat dia sapu wuduk, dia sapu kepala dia daripada depan, pusing ke belakang, daripada belakang ke depan semula. Sunat. Itu cara Rasulullah mengambil wuduk. Ambil, sapu, pusing ke belakang, datang ke depan balik. Itu bagi orang yang ada rambut. Bagi orang yang tak ada rambut, tak adalah sunat buat. Tuan-tuan letak sajalah air di atas kepala kita tu. Baik. Dan katanya di sini keluar menyapu sekalian kepala kerana ittiba' yang diriwayatkan oleh Syaikhani dan keluar daripada khilaf orang yang diwajibkan dia, iaitu Imam Malik. Satu mazhab dipanggil mazhab Maliki mengatakan wajib menyapu keseluruhan. Itu bagi mazhab Maliki. Tapi bagi tiga lagi mazhab, sunat saja menyapu keseluruhan. Memadai dan sah kalau menyapu mana-mana bahagian kepala. Sahlah. Imam Malik saja yang kata sunat, wajib menyapu sampai ke sekalian kepala. Dalam mazhab lain sunat sahaja. Dalam mazhab lain kata hanya wajib mana-mana anggota daripada kepala, mana-mana bahagian yang dinamakan kepala kena air, sahlah sembahyang, sahlah wuduk. Tapi bagi mazhab Maliki, ke semua kepala ni, ke semua rambut ni kena bagi basah. Baik. Caranya apa? Meletakkan kedua belah tangannya di atas permulaan kepala, dipertemukan jari telunjuk kedua-dua belah dan kedua ibu jarinya diletakkan di atas pelipiknya, kemudian dinyalakan begini, dipasangkan rambut kita begitu, disapukan macam ni. Ini bentuk sunatnya ialah ditemukan jari telunjuk, jari ibu di sini, tuan-tuan ambil. Ini yang sunat buat demi itu. Kemudian selepas ke belakang, datang balik ke arah hadapan. Sunat. Kalau rambut saya panjang, Ustaz, macam mana nak buat? Saya dah kata pada tuan-tuan,
Ya, Rasulullah sekali rambutnya panjang, tidak melebihi bahu. Sekali, tetapi tidak melebihi bahu. Lain lepas itu, Rasulullah dan sahabat pendekkan rambut supaya senang mandi dan sebagainya. Sekali saja Rasulullah panjang rambutnya, lepas itu Rasulullah potong. Bukan makna sentiasa panjang. Tapi taklah salah tuan-tuan memanjangkan rambut, sehinggalah jangan jadi macam orang perempuan bagi laki-laki. Haram bagi laki-laki menyimpan rambut serupa dengan perempuan, iaitu dilebihkan rambut lebih daripada bahu, maka hukumnya haram. Kerana itu dipanggil sebagai tasyabbuh, menyerupai orang lain, menyerupai perempuan, maka hukumnya haram. Begitu juga laki-laki perempuan, haram bagi perempuan membotakkan rambut ataupun menggunting rambutnya seperti laki-laki, melainkan kerana sakit dan sebagainya. Jadi orang perempuan gunting rambut tomboy macam laki-laki, dia potong sebiji macam orang jantan, haram juga. Ataupun orang perempuan dibotakkan rambutnya walaupun untuk berlakon, maka tetap haram kerana menyerupai laki-laki. Kalau dia kata, ustaz, suami dia yang suruh, ustaz, suami suruh botak, tak wajib taat lah abang. Haram laki perempuan membotakkan rambut, haram. Saya tak nak taat perintah abang. Jadi jangan taat lah pada benda maksiat. Ustaz, dia kata di rumah je ustaz, kalau keluar pakai tudung juga, tetap tak boleh. Ni bukan masalah di rumah atau di luar, ini masalah hukum. Perempuan dilarang membotakkan rambut. Baik. Kemudian, ini jika sesuatu itu mempunyai rambut yang panjang yang dapat dibalik-balikkan. Yang rambut macam ini pusing ke belakang, naik ke depan balik, itu kalau rambut ada, maka silalah buat. Kalau rambut tak ada, tak payahlah buat. Maka lalu dan balikkan dikira sekali sapu sahaja. Adapun jika rambutnya pendek atau tiada berambut sama sekali, hanyalah dengan sekali lalu pun sudah memadai. Tak payahlah nak ambil ke belakang, pusing balik ke depan. Saya dah kata dah tadi, ke belakang dan pusing ke depan balik itu hanya untuk orang yang rambut ada rambut. Tambah kalau rambut dia lebat macam Syahrus Khan, silap lah, macam Datuk Syahrus Khan, ya, tu rambut dia tebal tu, jadi kena pusing ke belakang, datang balik ke depan. Kalau setakat rambut kita macam mawi tu, memadai sapu lah, cukup lah. Rambut pendek jenis mawi ni. Baik, habis. Yang keenam, tertib pada sekalian wuduk. Niat dulu, muka, tangan, kepala, kaki. Tertib. Jangan kaki dulu, baru muka. Itu tak tertib. Hukumnya tidak sah wuduk. Baik. Iaitu sebagaimana yang disebutkan kerana ittiba, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih. Artinya, mulakanlah dengan barang yang dimulakan oleh Allah, dengan riwayat An-Nasa'i yang maksudnya mengandungi bagi wuduk. Jadi ikut apa yang Nabi buat, ikut apa yang Rasulullah buat, maka dipanggil sebagai ittiba. Sekalipun hadisnya didatangkan pada masalah di sini di antara Safa dan Marwah misalnya, kerana kaedah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya adalah yang dimaksudkan ia dengan umum lafaz, bukan dengan ketentuan sebab. Daripada kaedah di situ disebut tentang kaedah Safa dan Marwah. Tertib, mulakan daripada Safa, berakhir dengan Marwah. Ya, itu dipanggil sebagai tertib. Jangan Marwah pergi ke Safa misalnya. Maka kaedah tertib pada masa sa'i Safa ke Marwah itulah dibawa dalam semua ibadat. Mesti ada tertib. Dimulakan dengan Safa, dihabiskan dengan Marwah. Dimulakan dengan niat, disudahi dengan membasuh kaki. Maka itu dipanggil sebagai tertib. Tidak sah Safa, tidak sah sa'i kalau tidak ikut peraturan. Tertib. Begitulah dikiaskan dalam mana-mana ibadat. Mesti buat secara tertib, ikut peraturan. Maka ada orang bertanya pada saya, ustaz, kalau ustaz fikirkan semayang, rukun semayang 13, awal-awal rukun ialah niat, kemudian berdiri tegak,
kemudian takbiratul ihram. Sedangkan ustaz, kalau ikutkan berdiri tegak dulu baru niat. Kenapa niat nombor satu? Cuba tuan-tuan ingat balik nak semayang. Bukankah kita berdiri tegak dulu baru angkat takbir? Bukankah berdiri tegak dulu masa itu baru niat? Kenapa niat letak awal-awal ustaz? Yang ni yang kita kena faham. Kenapa niat letak awal-awal dalam rukun semayang? Sebab niat itu dipakai pada semua semayang. Semua semayang perlu kepada niat. Semua semayang wajib kepada niat. Semayang sunat, semayang musafir, semayang fardu, semua kepada niat. Tetapi bukan semua semayang perlukan berdiri tegak. Bukan semua semayang perlukan berdiri tegak. Kadang-kadang dia terpaksa duduk. Walaupun dia terpaksa duduk, dia tetap kena niat. Kadang-kadang dia terpaksa berbaring. Walaupun berbaring, tetap kena niat. Kadang-kadang naik kenderaan, naik unta, naik kereta, dia nak semayang sunat, dia tak boleh berdiri tegak. Dia tetap kena niat walaupun tak boleh berdiri tegak. Sebab itu niat adalah satu rukun yang sangat penting dalam semua jenis semayang. Sebab itulah niat diletakkan sebagai rukun nombor satu. Serupalah dengan qiblat dan waktu. Mana yang lebih besar? Sembahyang dalam waktu atau sembahyang menghadap kiblat? Mana lebih besar? Sembahyang dalam waktu sembahyang atau sembahyang menghadap kiblat? Sembahyang dalam waktulah besar. Mana boleh tuan-tuan sembahyang zuhur sekarang? Duduk dalam hutan tengok jam pukul 2, pukul 9.30. Aku nak sembahyang zuhur. Mana boleh masuk lagi? Zuhur pukul 2 petang boleh lah kita sembahyang. 1.32 petang boleh sembahyang. Sekarang pukul 9. Tetapi kalau duduk dalam hutan, dah pukul 1.40, zuhur dah masuk. Di mana kiblat ya? Entah. Kamu tak ingat mana kiblat masuk matahari tadi? Entahlah, aku nampak gelap macam ni, hutan banat, mana nampak matahari? Aku masuk tadi sana matahari, mungkin kiblatnya sana. Kamu yakin ni? Aku yakin belah sana. Allahu Akbar, dia pun sembahyang. Kawan-kawan dia pula kata, mana belah sana? Belah situ tu. Aku suka kamu lah, kamu sembahyang belah situ, aku sembahyang belah sana. Seorang sana, seorang sini. Hukumnya sah sembahyang dua-dua tu. Kerana dua-duanya yakin kiblat dia betul. Sembahyang dua-dua sah. Tetapi kalau dua-dua sembahyang pukul 11 pagi, dua-dua tak sah. Walaupun kiblatnya betul, sebab masanya tak betul. Walaupun kiblatnya betul. Tetapi kalau kiblatnya tak betul, masanya betul, dan dia yakin kiblat itu betul kiblat dia, tetap sah hukum dia. Kalau dia berijtihad itu adalah kiblat yang betul, dan dia yakin walaupun tak betul. Sebab itulah keletakan tentang masuknya waktu itu lebih penting daripada meletakkan kiblat. Begitu jugalah dalam bab niat dengan berdiri tegak. Niat mesti dalam semua sembahyang. Berdiri tegak belum tentu lagi. Ada yang tak boleh berdiri tegak, ada yang berdiri dalam keadaan tak tetap, ada yang duduk dan sebagainya. Sebab itulah berdiri tegak diletakkan sebagai rukun nombor 2, nombor 1 diletakkan sebagai niat. Baik. Maka sekalipun jikalau minta tolong seseorang dengan 4 orang sekalipun untuk membasuh anggotanya dengan sekaligus dan berniat ia, maka hasillah baginya membasuh muka saja. Mesti dengan tertib, ya. Ya. Oh, yang ke-8. Oh, 8 boleh baca. Minta maaf. Silap saya. Baik ya. Ni dia. Yang ke-8. Mana tadi? Baik. Nombor 8. Menyapu kedua-dua belah telinga. Di dalam dan di luar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masah. Masah ni maknanya kita panggil apa yang menyapu. Orang putih panggil masaj. Ngurut. Masaha bi ra'sihi wa aznihi zahirihima wa batanihima. Rawahu at-Tirmizi.
Artinya menyapu ia akan kepalanya dan kedua belah telinganya di dalam dan di luar. Sunat. Sunat. Ambil dua jari macam ini, satu di dua, satu di dalam. Masuk ke dalam, naik ke atas dan turun balik ke bawah. Itu cara sunat basuh telinga. Bukan macam ini. Ada setengah orang ambil wuduk, macam itu dia basuh telinga dia. Tak dapat sunat. Sunatnya apa? Luar dan dalam. Luar ibu jari, dalam jari telunjuk. Macam ni. Naik ke atas, turun balik. Itu cara sunat. Boleh buat dua-dua serentak. Dua-dua telinga serentak boleh. Tak adalah tuan-tuan nak ambil kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, tak ada. Basuh tangan sunat kanan dulu, kemudian baru kiri. Basuh kaki sunat kanan dulu, kemudian kiri, kaki kiri. Tapi basuh telinga dua-dua sekali serentak pun tak apa. Tak ada jadi masalah. Cuma yang sunatnya ialah tuan-tuan ambil dua jari, naik ke atas dan turunkan ke bawah semula. Itu cara sunat membasuh telinga. Yang ke-9, menyelati janggut yang tebal. Bagi orang yang janggut nipis macam saya ni, wajib bila basuh muka, bahagian bawah janggut ni mesti kena air. Mesti kena air. Bagi tuan-tuan yang janggutnya tebal, tak boleh nak bagi basah dah tuan-tuan, macam itu sunat. Memang janggut jenis tebal, panjang jela janggut ni, nama pun untuk janggut. Jadi nak ambil tu seksa sikit. Maka tuan-tuan boleh menyelati janggut yang tebal, jambang yang tebal ini. Baik. Yang ke-10, menyelati anak-anak jarinya, iaitu diselang-selikan anak-anak jari kedua-dua belah tangan dan kedua-dua belah kaki, dimulai dengan menyelati jari kelingking yang sebelah kanan, kemudian disudahi dengan jari kelingking sebelah kiri. Sunat. Sebelum kita ambil wuduk tu, kita basuh. Masa kita ambil wuduk pun kita basuh. Dimulakan dengan kelingking kaki, kelingking kanan, dan dihabiskan dengan kelingking tangan kiri. Setelah celah-celah kuku. Tambah tuan-tuan yang kuku panjang, yang duk simpan kuku panjang, jadi kegemaran dia. Dia tengok Hindu paria duk simpan kuku panjang, dia pun simpan juga. Dia minat Hindu buat. Orang kita ni apa orang buat semua kita tiru. Hak Nabi buat tak mau tiru. Orang putih buat kita tiru, Cina buat kita tiru. Orang putih buat tattoo, kita pun buat tattoo. Orang Hindu pakai gelang oren di tangan, kita pun pakai gelang oren di tangan. Semua nak tiru. Orang putih pakai rantai, orang Melayu pakai rantai. Semua nak buat. Orang homoseks pakai subang belah kiri, kita pakai subang belah kiri. Lembu subsidi pakai subang sebelah, kita pakai subang sebelah. Semua nak tiru belakang. Yang Nabi buat tak nak tiru, yang orang kafir buat sibuk nak tiru. Orang putih buat permainan bola tampar pantai, kita pun bola tampar pantai. Main pakai spender je main bola tampar pantai. Semua nak tiru. Kita pelik tengok orang Malaysia ni tuan-tuan. Ya, perangai kita ni sampai tak ada budaya. Mai kumpulan indie, kita pun indie. Mai kumpulan underground, kita pun underground. Heran tengok. Tak ada satu benda yang nak dipegang. Bangsa yang hebat ialah bangsa yang menjadi ikutan orang lain. Bangsa yang tak hebat ialah bangsa yang suka ikut benda lain, meninggalkan apa yang menjadi kebanggaan pada dia. Kita dah ada kebanggaan kita, iaitu Islam. Kita dah ada role model kita, iaitu Rasulullah. Tapi orang tidak mau ambil yang ini. Orang nak tiru benda lain. Datang akademi, kita membuat fantasi sia-sia. Ya, datang Malaysian American Idol, kita pun buat Malaysian Idol juga. Tiru saja. Semuanya nak tiru. Baik, yang ke-11, mendahului kanan daripada yang kiri, sunat. Mandi mayat, sunat mendahulukan kanan, baru kiri. Mandi junub, sunat mandikan belah kanan, baru kiri. Begitu juga kalau kita nak serve makan orang, pun sunat mengkanankan dulu. Saya ni Khalifah Yasin, baca doa semua, amin. Baru orang nak order, nak hantar makan pada saya.
Mula-mula orang tu dapat dulu. Yang jadi ketua tu dapat dulu makanan. Selepas tu siapa dia? Yang sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Barulah sampai yang sebelah kiri. Jadi tuan-tuan kalau nak dapat makan, duduk sebelah khalifah, belah kanan. Jangan duduk sebelah kiri, lambat sampai. Dia suka mengkanan-kanan-kanankan dulu. Itu kalau nak buat kerja. Dalam bab untuk bapa dengan anak-anak dia, yang sunatnya dahulu diberikan pada yang perempuan. Istimewa pula kalau perempuan tu masih kecil. Abang 8 tahun, adik 8 bulan. Adik dulu dapat. Abang 8 tahun, adik perempuan 6 tahun. Adik perempuan dulu dapat. Itu kaedahnya begitu pula. Ya, kasih sayang letak di situ. Keutamaan letak pada yang kecil, yang perempuan ataupun yang kecil. Baik, yang ke-12, membasuh 3 kali melainkan menyapu kepala. Diriwayatkan daripada Ibnu Hayyah katanya, ra'aitu Alayya radhiyallahu anhu tawadda fa ghassala kaffayhi hatta anqahuma thumma madmadi salasan wastanshaqa salasan wa ghassala wajhahu salasan wa dhira'aihi salasan wa masaha bi ra'sihi marrah thumma ghassala qaddamaihi ila al-ka'baini thumma qala ahbabtu anna urikum kaifa kana tuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saya melihat Ali radhiyallahu an berwudu, maka dia membasuh akan kedua belah tapak tangannya sehingga bersih kedua-duanya. Selepas basuh tangan, Sayyidina Ali berkumur 3 kali, mengisap air ke hidung 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh kedua siku 3 kali, menyapu kepala sekali. Mai basuh kepala pula sekali, basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian beliau berkata, aku tunjukkan kepada kamu cara-cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita kalau banyak air lah. Kalau air tinggal sebotol macam ini, tak payahlah buat 3 kali. Memadai sekali sudah. Ni hak kita baca ni kalau air mencukupi. Kalau air pun tinggal 2, 3, 4 botol ya. Air pun tinggal sikit, kalau aku basuh 3 kali, tak sampai ke kaki aku wuduk, haram pula kerana tak mencukupkan. Serupalah dalam rumah kita, kemarau dah 6 bulan, dalam rumah tinggal banyak ni dah air. Ni lah nak kongsi dengan anak, ni lah nak kongsi suami, pak nak minum. Tiba-tiba pak ambil sebotol ni. Isteri tanya, nak buat apa air tu abang? Nak wuduk. Habis tu kalau abang wuduk, apa kita nak minum? Minum dengan semayang mana penting? Tanya suami kat isteri. Semayang lah. Habis tu nak wuduk pun larang. Tapi kalau kita dah mati, macam mana nak wuduk abang? Wajib dia ambil minuman. Ya, ni untuk minum. Abang nak wuduk, ganti dengan tayamum. Sebab tu dia ada pilihan. Jangan tak kira lah, aku nak ambil wuduk juga, jatuh berdosa pula hamba Allah tu. Sebab tidak menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa tak ada ganti. Mana ada ganti untuk nyawa? Tapi wuduk boleh ganti dengan tayamum. Masalah dia, ustaz, nak tayamum apa? Tanah pun tak ada, ustaz. Kamu ni duduk di mana? Tanah tak ada ni. Kamu duduk di mana? Takkan tanah tak ada. Tanah ada, ustaz. Tapi saya duduk tingkat atas, tingkat bawah ni darurah perang. Kalau saya turun, saya kena tembak. Macam mana, ustaz? Dalam rumah kan ada pasu bunga. Pasu bunga tu lah kamu tumbuk, jadikan dia sebagai debu. Pasu bunga kan buat pada tanah. Apa masalah? Ambil pasu bunga tu, buatlah. Apa masalah dia? Masalah saya, ustaz, pasu bunga tak ada. Labu sayung, takkan labu sayung tak ada. Mesti ada. Sayung, ustaz, duduk di Kuala Lumpur, bukan di sayung. Yelah, banyak cakap. Kalau tak ada, telefon saya. Ya, nah. Cakap sekarang pun tak guna. Kita kata A, dia kata B. Kita kata B, dia kata C. Kalau kamu menghadapi situasi begitu, telefon saya.
Macam dululah orang tanya, dia kata, Ustaz, air mani ni najis tak? Tak. Oh, kalau gitu Ustaz, bolehlah ambil wuduk dengan air mani Ustaz? Saya kata tak apalah, kumpulkan dulu 2 kolah air mani, lepas tu baru telefon saya. Ya, dia faham macam-macam. Setengah orang dia bukan nak mengaji, dia nak test ustaz itu. Dia nak test ustazah. Baik, kemudian peringatan. Ada kalanya dikehendaki pula meninggalkan membuat 3-3 kali. Ada kalanya kena tinggal, jangan buat 3-3. Sudah terangkan tadi dah, kerana air tak cukup dan sebagainya. Contohnya, masa bila yang kita kata tak payah wuduk 3 kali ni, masa bila? Disebabkan suntuk masa. Dah lewat dah habis dah waktu ni. Yang dia dengan siap kumur lah. Masa lagi 5 minit nak habis ni. Sekarang 7:20 malam. Maghrib 7:32, 7:30, lagi 5 minit lagi. 5 minit kamu nak ambil wuduk, 5 minit kamu nak ambil sembahyang, kamu nak naik tangga lagi berapa minit? Dia pula siap dengan kumuk, masuk air ke hidung, teringat Ustaz Kazim ajak, tarik, buang-buang, lama-lama habis di situ wuduk dia. Tak sempat sembahyang pun. Maka orang macam ni jatuh haram dia pula dia buat, kerana melambat-lambatkan. Sekarang kamu ambil aja yang rukun, sembahyang. Macam ni Ustaz, saya dah sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, saya dah baca Fatihah dah Ustaz, sembahyang asar. Tiba-tiba orang azan maghrib Ustaz. Adakah saya dapat sembahyang asar? Jawapannya tak dapat. Tapi saya takbir dan niat dan baca Fatihah dalam waktu maghrib Ustaz, dalam waktu asar Ustaz. Saya tak sempat aja, tak dapat. Tuan dikira dapat bila tuan-tuan angkat takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian sujud. Sujud kali kedua, orang azan maghrib, baru dapat 1 rakaat dan baru dapat sembahyang asar dan tidak dikira meninggalkan asar. Tetapi kalau sedang rukuk rakaat yang pertama, orang azan maghrib, tuan telah dikira meninggalkan sembahyang asar, wajib diqada lagi. Walaupun tuan-tuan niat di dalam waktu asar, tetapi tak dapat 1 rakaat. Apakah dikira mendapat 1 rakaat? Dikira mendapat 1 rakaat ialah sempurna sujud. Daripada Fatihah, sempurna sujud itu dikira 1 rakaat. Elok nak turun sujud, orang azan maghrib, tak dapat 1 rakaat, maka tak dapatlah sembahyang asar tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang menangguh-nangguhkan sembahyang asar sampailah matahari bertanduk, setan bertanduk, maka sembahyangnya itu adalah sembahyang munafik. Tuan-tuan ni banyak yang telefon saya, dia kata, Ustaz, saya ni balik kerja memang jam Ustaz, jadi sembahyang asar kadang-kadang lambat Ustaz. Dah tahu jam, buatlah di ofis, bawalah roti siap-siap. Dah tahu jam kereta, kenapa tak sembahyang di ofis siap-siap? Sembahyanglah sekarang asar 4.45, 4.50, sembahyang dulu baru balik kerja. Dia kata, Ustaz, saya balik pukul 5. Baliklah apalah Ustaz, jadi jam Ustaz, pukul 7 baru sampai Ustaz. Dah tahu tiap-tiap hari macam itu, kenapa tak buat siap-siap di pejabat, di tempat kerja? Apa masalahnya? Kita dah tahu dah jawapannya. Aku asal balik ni mesti sesak. Asal sesak ni aku baliklah. Kalau dah tahu itu masalah kita sebagai satu rutin, solat siap-siap di pejabat. Lepas tu nak sesak lah. Tidak ada excuse dah untuk itu. Okey Ustaz, itu saya tahu kita akan sesak. Masalah saya tak tahu sesak, tiba-tiba sesak Ustaz. Saya orang luar datang ke Kuala Lumpur nak pergi rumah anak. Saya tak tahu pun jalan tu jam Ustaz. Saya masuk jam. Sekarang dah pukul 5. Saya bawa kereta 5.30 pun jam lagi, 6 pun jam lagi.
6.30 pun jam lagi ustaz. Asar dah lebih. Pukul 7 pun jam lagi ustaz. Macam mana ustaz? Kan tu haji musafir. Kenapa tak buat siap-siap sembahyang jamak dan qasar? Kenapa tak buat jamak tadi dekat Beherang, dekat Tanjung Malim ke apa ke? Ustaz, kita sekarang ni masjid banyak. Buat apa nak jamak-jamak? Sebabnya boleh jamak sebab kita tak tahu apa benda yang depan kita. Itulah sebab boleh jamak. Kan jam tu Ya, tak sangka nak jam ustaz. Kalaulah saya tahu jam, saya buat jamak tadi ustaz. Sebab itulah buat aja, tak payahlah fikir jam ke tidak. Asalkan musafir jamak, kan senang. Ada je jawapan untuk Islam tuan-tuan. Macam tuan-tuan nak pergi Pulau Pinang kemarin, semalam tu dia keren terbalik. Kepala keren tu duduk di atas, driver tengok di bawah sayup je. Dia tak boleh nak imbang keren dengan kepala lori tu. Jam 8 jam tuan-tuan, berpuluh-puluh ribu, beribu kereta. Saya pergi ceramah di Pulau Pinang hari Sabtu kemarin, hari Jumaat, hari Khamis minta maaf, hari Khamis saya pergi ceramah di Pulau Pinang. Jam ni sampai ke sini ni, ke seberang. Bukan seminit, bukan 1 jam, 8 jam tuan-tuan nak tunggu keren tu elok. Sebab itu Islam suruh kita buat jamak. Kita dah sebagai musafir, apa nak berlaku ke, kita jamak siap-siap. Lepas tu nak keren nak terbalik ke, jam ke, lantak lah aku dah semayang. Tak ada dah alasan untuk kita. Tuhan dah bagi tahu dah segala sesuatu yang akan menyenangkan kita. Baik, dengan sekira-kira kalau seseorang itu menyibukkan dengannya nescaya luput waktunya, maka dengan sebab itu haram pula membuat 3 kali. Duk sibuk ambil wuduk 3 kali sampai terlepas semayang, habis waktu semayang, jatuh berdosa. Serupalah kita main semayang. Bila kita datang semayang, tok imam tu dah baca qul huwallah, tiadalah sunat pada kita Allahu akbar kabira walham sampai terlepas bacaan Fatihah. Tiada sunat dah baca doa iftitah, terus saja baca Fatihah. Yang kita duk sibuk iftitah tu pasal apa? Dia sunat. Sekarang ni kita nak ambil rakaat dengan tu imam, terus baca Fatihah. Janganlah Allahu akbar kabira walham, Allah tu imam rukuk dah. Dah Fatihah tak sempat buat. Tuan-tuan rujuk di dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua, bab mengqadakkan sembahyang. Bab mengqadakkan sembahyang. Imam Syafi'i kata apa? Qadak. Yang pertama, qadak sembahyang tak payah sebut tarikh nak qadak. Saja aku qadak sembahyang subuh yang 24 bulan 2 kerana Allah Ta'ala. Jangan. Tak payahlah tuan-tuan pergi sebut tarikh bila, pukul berapa punya qadak, tak payah. Tuan-tuan qadak je. Yang kedua, sunat qadak tu apa? Sunat qadak tu apa? Yang mana dulu tinggalkan? Zuhur. Zuhur buat dulu. Lepas tu asar, lepas tu maghrib. Ikut aturan di dalam buat qadak. Yang ketiga, yang selalu menjadi masalah pada tuan-tuan. Ustaz, saya ada lagi semayang qadak, tetapi saya nak semayang sunat. Adakah saya nak buat semayang sunat ataupun terus sahaja buat qadak? Sebab ada ustaz mengatakan bahawa haram buat semayang sunat jika masih ada qadak yang belum dibuat. Tuan-tuan buka dalam Bahrul Mazi jilid yang kedua, bab qadak semayang. Imam Syafi'i mengatakan bahawa haram mengerjakan semayang sunat jika masih ada lagi qadak yang belum diperbuat. Maka wajib dibuat qadak dan tinggalkan semayang sunat ba'diyah, qabliyah, ratibah, rawatib dan sebagainya. Buat yang qadak dulu. Ada tuan-tuan dalam kitab. Ya, dalam sebut di situ tentang masalah mana nak buat dulu, nak qadak ke nak buat sunat. Kata Imam Syafi'i, kalau semayang rawatib, semayang duha, semayang yang tiap-tiap hari ni boleh buat. Kalau ada benda qadak, wajib didahulukan qadak dan haram dibuatkan yang sunat-sunat yang hak biasa dibuat. Untuk semayang tarawih, semayang tarawih ni setahun sekali baru jumpa, maka boleh digile-gilekan antara
tarawih dan qada. Buat tarawih 8, buat qada lepas itu. Tetapi untuk semayang ratibah, semayang rawatib, 2 sebelum 2 selepas, lebih afdal dan lebih wajib dibuat qada. Ini banyak orang yang duk soal pada saya tentang masalah nak qada dengan nak buat sunat. Baik. Kemudian begitu juga kalau dikehendaki air itu yang selebihnya untuk melepaskan dahaga, yang boleh mencukupkan untuk diminum kalau dengan sekali basuh saja, maka juga hukumnya haram dibuat 3 kali. Saya dah kata dah tadi, air ni untuk minum aja. Yang abang pergi ambil wuduk pada saya apa? Dia kata, ustaz, boleh juga kita ambil wuduk, tapi suruhlah isteri tak ada air tu, nak minumlah lepas itu. Oh, ada juga dia tak faham, dia nak buat juga wuduk. Apa salahnya, ustaz? Saya ambil wuduk, saya simpan dalam besen. Besen saya tak ada, lepas saya ambil wuduk, anak-anak nak minum boleh lah. Jadi serba guna lah, ustaz. Multi level marketing lah tu, ustaz. Tak boleh juga. Apa tak bolehnya, ustaz? Bekas wuduk bukannya najis, terpulang. Allah dah bagi dah pilihan, kamu boleh tayamum, kenapa tak buat pilihan? Ada orang tanya pada saya, dia kata, ustaz, Islam ni satu agama yang mudah. Soalan saya, tak mana mudahnya? Tak mana mudahnya, ustaz? Di mana yang kata mudahnya? Kalau sakit pun kena semayang. Kalau itu pun kena juga. Sebab kita ni hamba. Hamba mesti ada tanda. Tandanya taat. Kemudahan yang Allah bagi ialah, tak boleh buat macam ini, kamu buat macam ini. Tak boleh macam ini, kamu buat macam ini. Senang. Bukan mesti satu benda kena buat. Saya sakit lah, ustaz, saya tak boleh puasa. Kalau gitu buka. Nanti kalau dah sihat, qada. Memang tak sihat dah, ustaz, sampai bila-bila sakit macam ini. Bayar fidyah. Senang tak bayar fidyah? Fidyah nak bayar dengan apa, ustaz? Duit tak ada. Kan makcik dapat zakat. Bayarlah fidyah. Kalau makcik tak dapat zakat, ustaz, anak-anak makcik ada tak? Suruh anak-anak makcik bayarkan. Apa masalahnya? Masalahnya, ustaz, mana demo nak bayar, ustaz? Demo pun semakin juga, ustaz. Suruh demo qadakkan. Senang je, tuan-tuan. Nanti makcik mati ke apa ke, demo qadakkanlah makcik. Senang. Ada banyak pilihan. Macam makcik ni, ustaz, duit tak ada nak pergi haji, ustaz. Asal simpan habis, asal habis simpan. Elok nak cukup, udah sakit pula. Tapi sekarang tak ada hajat pergi haji, ustaz. Tak apalah makcik, makcik dah dapat pahala niat. Bukan makcik tak nak pergi langsung. Nak pergi, tapi duit tak ada. Tak wajib pun pada makcik. Tapi yelah, tak seronok lah tak buat haji, ustaz. Kan makcik dah beranak 8 kali. Sekali makcik bersalin itu, pahalanya macam haji dan umrah. Sekarang anak makcik 8. Makcik dah dapat 8 pahala haji. Kan untung. Oh, kalau gitu makcik nak beranak lagi lah, ustaz. Buatlah, buatlah supaya dapat. Tuhan bagi pilihan ni banyak. Cuma kita tak mau ambil kepahaman tentang pilihan tu. Tuan-tuan kata, saya ni, ustaz, rugi, ustaz, pahala tak ada, anak saya tak ada, ustaz, tak boleh lah dapat pahala bela anak. Kereta rosak pula dah. Kan? Kuih dan pelak rosak. Sebab itulah enjin bergegar. Kena RM400. Baik ya, patut bergegar kereta saya ni. Faham? So dia pergi cek tadi, oh rupanya kuil dia rosak. Kuil tu apa? Nah. Baik, jadi tuan-tuan, pilihan yang Tuhan bagi ni banyak. Cuma cara nak dapat tu berbeza-beza. Pahalanya serupa je ke? Pahala sama, cara nak dapat tu berbeza. Jangan kata Tuhan ni tak adil pula. Seronok orang lelaki-lelaki, ustaz, kan dapat pahala sembahyang Jumaat. Macam kami, kaum ibu, tak ada pahala Jumaat, ustaz. Datanglah sembahyang. Bukan tak wajib pada kami. Kalau lapang tempat untuk orang perempuan, datanglah masjid. Tak ada larang perempuan sembahyang Jumaat. Tapi tak seronok lah, ustaz, nak berebut-rebut dengan orang jantan, ustaz. Kalau gitu duduk di rumah.
Tapi itulah macam makcik kata tadi, tak adalah pahala Jumaat. Ada makcik masak untuk suami makcik yang datang sembahyang Jumaat, pahalanya macam makcik datang sembahyang Jumaat. Oh iya ke? Masalahnya ustaz, makcik tak ada suami, kahwin. Ya Allah, kan senang. Susah sangat. Semua pahalanya sama, cara nak dapatnya mengikut kepada keadaan tuan-tuan, keadaan diri kita masing-masing. Itulah maksud Islam tu senang. Kalau kita tak ada anak, kita bela anak yatim. Saya tak nak ustaz anak yatim duduk di rumah saya ustaz. Tak larat ustaz. Bela anak yatim yang duduk di pusat jagaan anak-anak yatim. Tak perlu mereka duduk di rumah kita. Tiap-tiap bulan 500 bagi dekat 2-3 budak. Ni 3 orang ni saya tanggung sepanjang mereka duduk di sini. Itu macam bela anak sendiri lah tu. Islam bagi sama je tuan-tuan. Ustaz, saya tidak ada mak ustaz. Macam mana saya nak buat pahala menjaga dan memelihara ibu ustaz? Pelihara ibu saudara, kakak mak, adik mak. Masalahnya ustaz, mak saya anak tunggal, memang tak ada adik-beradik. Kalau begitu, jaga dan hormat dan kasih pada kawan ibu kamu, kawan mak yang masih hidup. Buat baik pada kawan mak yang masih hidup. Masalah dia ustaz, mak saya tak ada kawan. Oh, mak kamu tazan lah, memang duduk lautan, tak ada kawan. Buat baik dengan cita. Nah, baik, itu makna Islam tu mudah. Mudah, seronok ustaz dia orang datang mengaji ustaz. Saya tak boleh datang ustaz, saya khojir ustaz. Kalau gitu akak suka pada orang yang belajar, akak dapat pahala ilmu. Tak boleh datang mengaji, akak suka pun jadilah. Kalau akak tak nak datang mengaji, akak jadi pendengar pun jadilah. Suruh dia orang rakam, suruh dia orang rakam, dapatlah jawapan. Kalau rakam tak boleh, tuan-tuan hanya suka saja. Duduk di rumah mengendap pun tingkap dia orang mengaji seronoknya, dia orang mengaji. Kalau lah aku sihat, aku pun nak datang, dapat pahala mengaji. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat pahala dengan tak payah datang mengaji, minta-mintalah sakit. Ya, insya-Allah dapat pahala senang. Baik, Nabi bersabda, darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Itu kaedah usul fiqh. Artinya menolak segala kerosakan didahulukan di atas segala mendatangkan kebaikan. Darul mafasid, tolak keburukan, muqaddam ala jalabil masalih, itu lebih baik didahulukan daripada membuat kebajikan. Menolak keburukan itulah lebih awal, lebih baik daripada mendatangkan segala kebaikan. Tolak dulu benda yang rosak, tolak dulu benda yang tak baik sebelum kita buat benda baik. Itu lagi bagus. Banyak orang yang datang buat baik, tetapi dia tak menolak kemudaratan yang datang pada diri dia, yang datang pada masyarakat dan sebagainya. Ustaz, saya tak boleh kena air ustaz. Kalau kena air, habis kulit saya lagi merebak, alergi rosaknya ustaz. Kalau gitu jangan bagi kena air, kamu guna tayamum. Walaupun berwuduk itu bagus, tetapi mengelakkan daripada air ni menjangkitkan kulat pada tangan, tak payahlah berwuduk, pi tayamum. Tapi ustaz, biarlah sakit pun sakit ustaz, janji saya dapat pahala. Salah. Saya ni ustaz, doktor kata jangan kena air ustaz. Kalau kena air lagi teruk penyakit kulit saya ustaz. Lantaklah cakap doktor ustaz, saya nak dapat pahala wuduk je juga. Salah. Elakkan mudarat. Nanti tangan kamu kena potong, habis tangan kamu tak ada. Sekarang tak payahlah kamu berwuduk dengan air, pergi ganti tayamum. Kalau tayamum pun tak boleh kena juga, tak payah tayamum, semayang aja. Mengelakkan mudarat lebih baik daripada nak membuat kebajikan. Itu yang lebih diutamakan. Itu dipanggil sebagai usul fiqh. Usul fiqh. Jangan terus nak buat pahala sampai mudarat dilanggar. Salah perbuatan demikian. Baik. Macam tuan-tuan lah pergi belah, pergi buang selaput mata.
Doktor kata, makcik dah buang selaput ni, jangan tunduk lama-lama. Jangan bongkok lama-lama, jangan tengok matahari lama-lama, kena pakai spek hitam walaupun malam. Ada orang dia tak puas kalau dia tak sujud. Dia nak sujud juga. Tak puas ustaz. Baru 2 hari ustaz. Doktor kata jangan tunduk, takut terkeluar mata tu ustaz. Kira kan doktor lah untuk dia lah ustaz. Makcik tak puas, hati dia tunduk juga tuan-tuan. Yang ni tak betul usul fiqahnya. Dah doktor kata jangan, memadailah kamu tunduk sikit saja. Tapi janganlah dah sebulan tak mau tunduk-tunduk lagi. Tanya pada doktor betul-betul. Sebenar-benarnya doktor, berapa lama makcik tak boleh tunduk yang macam sujud tu doktor? Ini sampai dah 2 tahun gitu. Apa makcik? Selaput kata dia. Makcik buat operate bila? 2007. Lamanya. Ada beberapa hari je yang tak boleh tunduk betul-betul. Tapi setengah orang dia tak puas hati, dia nak tunduk juga. Dia kata tak puas ustaz. Nak tunduk juga, nak sujud juga. Akhirnya rosak mata dia, langsung buta. Lah nama dia Kasimah Selamat. Ya, pasal dia perempuan, dia ada marbutah lah di belakang, tak nis ke apa. Kasimah, kalau hak laki-laki Kasim Selamat. Jadi tuan-tuan, Islam adalah agama yang mudah. Dia bagi kaedah. Semua ada kaedah. Tak boleh nak tawaf jalan, kamu tawaf atas kerusi. Tak boleh tawaf atas kerusi, kamu tawaf atas ini. Orang dah usung kamu, jalanlah. Apa salah kita tuan-tuan? Tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat ibadat. Baik. Yang ke-13, berturut-turut. Di antara segala anggota pada bersuci, dengan sekira-kiranya tiada kering yang pertama sebelum masuk kepada yang kedua. Lepas basuh muka, yang dikatakan berturut-turut basuh tangan tu apa? Air di muka masih ada. Air di muka ni masih ada, baru basuh tangan. Itu maknanya muwalat. Jangan air di muka ni dah kering, baru nak basuh tangan. Jangan air di tangan dah kering, baru nak basuh kaki, baru nak basuh kepala. Itu tidak muwalat, tak dapat sunat. Sunatnya adalah lepas basuh muka, basuh tangan. Lepas tangan, terus kepala. Lepas kepala, terus kaki. Berturut-turut. Jangan lepas basuh muka, menung. Buat apa tu mat? Ambil wuduk. Tak habis lagi. Tak ada, baru basuh muka, menung kejap. Sah, tapi tak dapat sunat berturut-turut. Baik. Kaedahnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tawaddaa wa taraka ala zahri qadamaihi mislama mawdi'in zufr faqala lahu irji fa ahsin wudu'ak. Artinya bahawasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya telah berwuduk ia dan ditinggalkan atas belakang kakinya seperti tempat kuku. Maka sabda Nabi, ulang semula wuduk kamu dan elokkan wuduk kamu. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Disuruhnya dengan perkataan mengelokkan, bukan semata-mata disuruhnya mengulang, dan mengelokkan itu berhasil dengan mengasingkan membasuh itu anggota. Jadi Nabi kata, pergi ulang balik bahagian kamu tak kena. Menyuruh ulang tu maksudnya ialah menyuruh basuh elok-elok, menyuruh buat elok-elok. Sebab ada orang bila basuh kaki masa ambil wuduk, dia main basuh gitu aja. Tapak kaki tak kena, tumit tak kena. Pastikan tapak kaki kena, belakang tumit kena. Saya sebut pada tuan-tuan, 2 anggota yang menyebabkan kita senang masuk neraka. Yang pertama, lidah. Lidah ni nak cakap tak tentu halah. Yang kedua ialah tumit kaki yang membawa ke neraka, sebab dibasuh dalam keadaan tidak sempurna ketika berwuduk. Baik, tandakan di situ. Habis dah. Baik, ada apa-apa soalan? Boleh ya? Baik, minta maaf jika terkasar bahasa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.